Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Surau Saniah Tuan Haji Abdul Razak, yang juga dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sihat, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada subuh ini kita sekali lagi bersama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita meneruskan lagi perjalanan kita hari ini dengan memulakan dengan menambah sedikit ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita anuti ini, dan ini penting kerana kita akan tahu sejauh mana kita ni berjihad fi sabilillah, menambah ilmu dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka jugalah untuk sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham ibunda kepada Tuan Pengerusi kita, yang baru saja meninggalkan, kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan rohnya dicuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk kepada perbincangan berkaitan dengan apa yang perlu kita lakukan apabila kita melihat orang Islam ni, orang mukmin ni, orang yang beriman ini tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Apa yang kewajipan kita sebagai seorang mukallaf? Jika kuasa, dikatakan masih kan, jika kuasa mengeras akan suruhnya atau tegahnya. Jika kuasa, artinya kita berkuasa lah. Dan hari ini kita menyerahkan kuasa itu kepada siapa? Pejabatan agama, pihak yang berkuasa. Tapi sebenarnya dalam kitab fiqh menyebutkan setiap orang ada, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang ada tanggungjawab dia dan disoal tentang tanggungjawab dia nanti. Jadi siapakah yang duduk di bawah kita? Itu kita mempunyai kuasa untuk menghalang dia daripada daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyuruh dia dengan gunakan kuasa kita untuk dia melaksanakan perintah Allah. Yakni wajib disuruhkan memperbuatkan barang yang ia tinggalkan dia. Wajib bagi setiap orang Muslim mukmin menyuruh orang mukmin yang lain, kalau dia tak puasa kita suruh dia puasa.
Kalau dia tak semayang, kita suruh dia semayang. Okay? Yang di bawah kuasa kita. Okay? Wajib disuruhkan membuatkan orang yang ia tinggalkan dia. Kalau dia tak semayang, suruh dia buat. Kita hari ini melepaskan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib. Satu. Yang kedua, kita menunjukkan contoh tauladan yang baik. Maksudnya, bila kita mendirikan solat tu, kita mendirikan solat itu di tempat-tempat yang ramai ataupun jemaah yang ramai mendirikan solat. Sebab itu dalam dulu, daripada mula-mula dulu lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, kampung-kampung ke ataupun di mana-mana sajalah, Keriah-keriah ke, ada surau, ada masjid. Sebab tu dipanggil masjid Keriah. Surau dia tak panggil Keriah. Surau Keriah. Kalau surau ni surau apa ni? Surau taman, bukan Keriah. Maknanya orang taman ni je lah. Tapi bukanlah maksudnya orang taman ni sahaja yang dibolehkan bersama-sama berjemaah, tetapi semua orang Islam yang ada di sekitar kita dijemput bersama-sama berjemaah. Tapi yang kita boleh tegur, terutama sekali orang-orang yang pegang amanah tentang surau ini ataupun amanah tentang agama seperti imam di masjid atau di surau, dia boleh tegur orang ramai yang meninggalkan solat di dalam keriah dia. Boleh tegur tuan-tuan. Tetapi masyarakat kita ni sukarlah sikit. Kalau hantar nama ke pejabat agama, dia tak datang solat Jumaat. Tuan-tuan pernah dengar kan peristiwa ni. Satu kampung dia hantar nama seorang orang kampung tu yang tak datang solat Jumaat 3 kali berturut-turut, dia hantar pejabat agama. Lepas tu apa berlaku tuan-tuan? Ingat tak kes tu? Di kampung Titian Naka. Jadi dia rasa malu, dan sebab namanya dilaporkan ke pejabat agama, dia tunggulah siapa yang melaporkan tu di tepi sawah yang dia punya yang lalu. Kemudian dia ingat tak kes tu dalam tahun 78? Ingat kan? Yang pada kampung tu pun ingat. Jadi 4 orang mati, polis 2 orang. Dia tembak, dia sembunyi di busut dalam sawah dia tu. Jadi polis tak dapat tembak lah. Dan akhirnya dapat dia tembak. Macam-macam cerita lah. Dia nuntut ilmu sana lah, nuntut ilmu sini lah, tak kena tembak tak load lah dan sebagainya lagi lah. Bila ajalnya sampai, kenalah dia kena tembak. Itu kes yang paling sensitif sekali, paling terkesan sekali, akibat daripada kita menegur dengan cara yang sedemikian, maka berlaku pertumpahan darah. Ini berlakulah, pernah berlaku dalam daerah kita, bukan daerah lain, dalam daerah Rembau ni tuan-tuan. Tapi keluarga tu ada di sana, dan satu masa saya pergi ke sana untuk penyeliaan, dan nak ambil salah seorang daripada keluarga tu untuk jadi jatuhan kuasa. Dia tak mau. Satu. Yang kedua, kita nak tulis buku berkaitan dengan kes ni. Ada orang nak tulis buku lah, maka dia membangkangnya. Tapi kalau dah ada keluar buku, saya tak tahulah. Tapi ada, tuan-tuan. Ini teguran. Kalau salah-salah tegur, inilah akibat dia. Sebab itu teguran naklah secara berhemah. Teguran naklah secara psikologi, pujuk memujuk, bukan kasar, bukan menyindir, bukan pergi hantar tanpa berunding dengan dia dan sebagainya. Ini menimbulkan masalah. Jadi kesimpulan dia,
Boleh kita paksa orang yang tak mau sembahyang dia sembahyang, tapi secara berhemah lah, secara psikologi. Dan sekiranya kita tak ada kuasa lah, memang kita tak mampu lah, kita tak mampu nak mengajak dia pergi masjid ke, pergi surau ke, tak mampu nak menghalang dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu, kita tak ada kuasa. Jika kita kuasa mengerahkan dia, dan jika tiada kuasa, ingkar, kalau tak kuasa, ingkarkan dengan hatinya. Apa maksudnya ingkarkan dengan hatinya? Kita di dalam hati kita tidak mengiktiraf ataupun tidak mengakuinya, ataupun kita tak setujulah dalam hati kita. Walaupun kita tak mampu nak tegur, tapi kita tak setuju. Dalam hati kita, jangan kita kata dalam hati kita setuju. Tak apalah dia buat. Ini biasalah tuan-tuan, berlaku dalam masyarakat kita. Benda salah kita kata biasalah. Contoh pergaulan anak lelaki dengan anak perempuan, dengan anak perempuan kita ataupun anak lelaki kita bergaul bebas, tegur oleh jiran, apa kita jawab? Biasalah tu pergaulan zaman sekarang ni. Ini jawapan yang ada sekarang. Ini pergaulan zaman sekarang macam tu lah, biasalah. Kita tak tekankan di segi hukum. Kita tak tekankan di segi hukum, berdosa dan tidak berdosa. Sebab itu, kalau kita tak mampu, ingkarkan sajalah di dalam hati. Yang ini, dan jika tiada kuasa atas disuruhkan dia ingkarkan dengan hati jua. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni. Sabda Rasulullah, dia kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi zalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan kuasanya. Fa in lam yastati' bi lisani, kalau dia tak mampu, tak ada kuasa, hendaklah dia mengingkari dengan lidahnya, mencemuhnya ataupun mengkritiknya ataupun menegurnya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, kalau dia tak mampu juga, maka hendaklah dia ingkarkan dalam hatinya. Zalika adhaful iman. Yang demikian itulah iman yang paling lemah sekali, begitulah. Tapi masih beriman lagi, tuan-tuan. Kita tak mampu tak apa, tapi kita tetap masih beriman. Kita tolak dalam hati kita, kita ingkarkan dalam hati kita. Itulah sekurang-kurangnya. Inilah ke itulah. Inilah sekurang-kurangnya yang wajib atas setiap manusia tatkala lemah ia daripada perbuatan dan perkataan, kerana takut ia atas dirinya atau takut orang itu bertambah senghajanya. Dia takut ancaman kepada diri dia, atau dia takut orang tu akan menambah-nambah lagi perbuatan dia, sengaja dia buat lagi kita tegur, lagi dia menunjuk-nunjuk. Ini memang berlaku lah zaman sekarang ni. Lagi kita tegur, lagi dia menunjuk. Lagi kita tegur kenapa tak sembahyang, lagi dia tak sembahyang. Apa lagi yang kita tegur selalu, yang salah dibuat lah, lagi dia buat bertambah-tambah. Kalau lebih mencabar lagi, contohnya kita tegur, kenapa awak ni tak puasa ni, lagi dia makan depan kita. Ada tak ni? Ada kan? Lagi dia tunjuk-tunjuk. Masa tu apa nak berlaku? Boleh tak berlaku sesuatu? Kalau kita tak sabarlah, kita tegur jiran kita, hari-hari tak puasa, dia makan dalam rumah. Tapi bila kita tegur, dia makan luar rumah. Dia tunjuk-tunjuk pula lagi. Kalau tunjuk yang baik tak apa, kalau tunjuk yang tak baik pula, bila buka puasa makan dalam rumah, dia makan dalam rumah. Kita tegur, dia makan pula kat luar rumah. Tegur lagi, makan aiskrim pula depan kita. Dia makan aiskrim. Melampau-lampau dia jadinya. Jadi kalau tak mau jadi yang demikian, ontok-ontok je lah. Dia ontok-ontok.
No talk. Ya. Orang putih cakap no talk. Ya. Bahasa kita untuk ialah. Bukan bermakna kita diamkan diri itu kita lemah, tak. Walaupun lemah di segi iman, tapi kita menyetujui dia tidak, ya. Kita tak menyetujui dia, tetapi kita diamkan diri untuk mengelakkan sesuatu yang lebih apa? Membahaya ataupun yang lebih datangkan mudarat lagi, ya. Elakkan kemudaratan dulu, ya. Kalau kita tak mampu, tak apalah. Kita berserah berdiri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib ditinggalkan segala yang diharamkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Apa dia perkara yang diharamkan oleh Allah? Banyak tak? Kadang-kadang kita dengar orang Islam kata itu haram, ini tak boleh, itu tak boleh, ini haram, ini kotor, ini tak boleh, macam-macam lagi lah. Yang yang dikomplain lah, kata dikritik oleh orang Islam sendiri. Banyak benda-benda tak boleh ni. Cuba bandingkan benda yang tak boleh banyak ke benda yang boleh banyak. Ya? Yang tak boleh itu sikit je, walaupun dia banyak. Dia banyak di segi bilangan, tetapi sedikit dia di segi jumlah semua keseluruhan, ya. Contohlah babi najis mughalladhah. Ya. Paling banyak sekali babi lah. Dan pernah negara kita dulu duduk nombor berapa dalam dunia? Nombor 1 ke nombor 2? Industri babi dia dirukut dulu. JI kan? Yang kena JI dulu sekali lah, ya. Pernah duduk nombor 2 dalam dunia ke nombor 1 dalam dunia. Lebih banyak daripada negeri China tu, babi kat Lukut tu. Masa tu lah. Tahun berapa tuan-tuan? 75 ke 85 ke 95, saya tak ingat. Jadi babi banyak, tetapi kita diharamkan makan. Ikut ialah perintah. Sebab siapa yang menciptakan babi tersebut? Allah ciptakan, dan Allah tahu kenapa orang Islam tak dibenarkan, ya, makan babi ataupun tak dibenarkan, ya, memelihara babi. Kalau ada babi lah kita pelihara depan rumah kita, agak macam mana tuan? Datang tak orang rumah kita? Orang tak datang. Ini orang Islam. Dia tak tegah, tapi dia tak datang rumah kita. Tengok ada babi seekor kita pula, campur-campur dengan kambing, campurlah dengan lembu kita dan sebagainya, adalah pula seekor babi. Orang tak datang dan orang tak beli pun lembu kita. Sensitif benda ni. Sebab benda tu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dapat keuntungan besar, mungkin dapat keuntungan besar sebab ada kes share dengan Cina bola babi. Orang tak tahu dia Tuan Haji. Itu cerita kan? Tuan Haji tu share dengan Cina bola babi. Cina tu jaga babi dia, tapi orang kampung tak tahu. Bila balik masjid, Cina tu tunggu dia. Haji, 1 ekor babi sudah matilah. Orang turun masjid semua dengar. Baru tahu. Di benda Allah nak apa? Nak tunjukkan, ya. Benda yang salah kita buat tu, satu waktu dan satu ketika Allah akan tunjukkan, tuan-tuan. Akan menjadikan kita malu pada masyarakat waktu tu. Kita berdoa pada Allah supaya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tersembunyi, ya. Jadi jangan buat perkara-perkara yang haram ni, ya. Orang minum arak, orang berjudi, ya. Kita tahu, tetapi kita tak berani nak menegur dia, ya. Sebab orang minum arak dengan berjudi ni bukan orang baik sangat. Dan bila-bila masa sahaja dia boleh menyerang kita, ya.
Baiklah tuan-tuan. Dan wajib pula ia tegahkan yang berbuat akan dia dengan keras. Wajib tuan-tuan. Bila nampak orang buat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita tegur dia dengan keras. Kita tegah dengan keras. Kalau di bawah kuasa kita lah. Kalau kita tak ada kuasa, itu yang dikatakan tu setakat kita mengingkari di dalam hati kita. Zalika adhaful iman, kata Rasulullah. Itulah iman yang paling lemah sekali. Kita tak mampu nak tegur, kita tak mampu nak tahan, kita tak mampu nak menegahnya. Setakat dalam hati kita, jangan disetujui perkara yang salah tersebut. Kadang-kadang orang tak faham. Ada benda orang tak faham. Dia ingat dia sama je dengan dia. Saya pernah diminta oleh seseorang, dia tanya nak pergi mana, nak pergi Tampin, tolong belikan 2 ekor. Tolong belikan 2 ekor. Saya pergi beli tak? Dia bagi duit ni. Jadi kita takkanlah nak pergi beli, sebab dia tak faham. Dia anggap kita sama macam dia je. Ini bezanya kita, orang beriman dengan orang yang tidak beriman ataupun kurang iman dia. Dia fikir sama je. Sebab dia tak tahu yang haram al-halal wa bayyinun wal haram mubayyinun. Haram tu jelas dan halal tu jelas, haram tu pun jelas. Tak tahu. Sebab tu ilmu-ilmu ini wajib dipelajari. Inilah dia fardu ain. Kalau tak tahu, kena belajar. Kalau dah tahu, kena ajar orang. Barulah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik dia tak suruh beli saya minuman apa, bia ke apa ke, dia suruh beli 2 ekor je. Kalau saya beli, saya bawa balik, dia kena, dia bagi saya separuh. Untung tak? Bukanlah itu tuan-tuan, jaga kita punya iman. Walaupun dibagi hadiah yang banyak. Hari ni ada macam-macam. Dan orang dah ubah-ubah dah sekarang ni. Bagi komisen. Kadang-kadang kita kata ini komisen, tapi sebenarnya itu corruption. Ini kita kena faham. Yang kita terjerumus dalam amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak minta ampun pada Allah tu sampai akhir hayat. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u. Apa makna sari'u? Hendaklah kamu bersegera ila magfiratin min rabbikum, minta ampun pada Allah. Jangan lambat-lambat. Takut tak sampai. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, segeralah minta ampun pada Allah. Kita tak tahu dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa hidung kita, dosa mulut kita. Setiap hari ada. Sebab tu setiap hari kita kena muhasabah diri. Setiap hari kita kena muhasabah diri. Muhasabah ni bukan maknanya kita nak mengira dosa ada berapa banyak hari ni, pahala berapa banyak hari ni. Itu kan kerja kita. Cuma kita nak memberitahu diri kita insaf, terhadap setiap hari yang kita lalui itu. Apakah kita ni dah semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Itu je tuan-tuan. Setiap hari kita muhasabah ni, aku ni makin dekat dengan Allah ke makin jauh dengan Allah ni? Dekat ke jauh? Makin dekat lah. Dekat apa? Dekat tu maknanya usia kita, kalau dah sampai masa dia. Tapi yang dekat ni sejauh mana kita bersyukur pada Allah setiap hari. Maknanya kita sentiasa seperti mana yang firman Allah, wa idza qudiyatis salah, dan apabila kamu telah menunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi ini. Pergilah mana-mana dalam muka bumi ini.
wabtagu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah. Wazkurullaha kasiran, dan hendaklah kamu ingat Allah banyak-banyak. Masa kita cari rezeki itu kita ingat Allah. Wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu meroleh kejayaan. Kita cari rezeki, tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang haram hendaklah ditinggalkan, yang halal hendaklah kita lakukan. Carilah rezeki sebanyak mana pun hari ni. Rezeki kita lah. Rezeki orang lah. Jangan ada perasaan iri hati dengan rezeki orang yang banyak. Ya tak tuan-tuan? Ya? Rezeki dia banyak, ada muda lagi, dah ada simpanan 19 juta. Rezeki banyak lah, rezeki alhamdulillah. Tapi nak makan nasi lemak berapa bungkus? Banyak tak makan nasi lemak? Tak banyak, sebungkus cukup lah. Ya? Kalau duit kita banyak tu, itu yang dalam Islam diwajibkan kita berzakat dan diwajibkan kita keluarkan zakat fitrah dan disunatkan kita bersedekah. Ya? Itulah gunanya harta yang Allah kurniakan pada kita tu, bukan untuk diri kita seorang je. Ya? Kemudian, dan wajib pula ia tegahkan yang berbuat akan dia dengan keras, sama ada yang ditinggalkan dia itu perbuatan atau perkataan jika kuasa atas yang tersebut itu. Kalau kita ada kuasa, gunakanlah kuasa menghalang perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah SWT itu dilakukan oleh orang-orang Islam yang lain, sama ada jiran kita ke, sahabat kita ke, ataupun rakan-rakan kita sekarang ni kan banyak rakan-rakan dalam alam gaib ni. Dia alam gaib. Kita baca WhatsApp tu rakan-rakan dalam gaib lah tu. Banyak cerita-cerita dia yang dalam Facebook dan sebagainya. Kalau salah, tegur dalam tu juga kalau tak berlaku. Sebab tu banyak WhatsApp ni, ramai yang bergaduh dalam WhatsApp. Betul tak? Banyak yang putus hubungan. Ya, sebab tegur menegur. Jadi kalau boleh buatlah setakat mana yang kita boleh tegur seseorang tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika tiada kuasa, maka dengan hati. Kalau tak ada kuasa, maka hendaklah kita ingkari sesuatu itu yang salah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang lain yang ada berdekatan dengan kita tu, kita ingkari dalam hati kita. Kita tak setuju dalam hati kita. Ya? Yang Rasulullah sebut zalika adhaful iman, itulah cakap dalam hati je lah. Ya? Contohnya apa tuan-tuan? Kita tengoklah. Kita ni orang bawah, orang atas kita macam-macam dibuatnya. Ya? Bawa minuman keras lah dalam bilik dia, bawa perempuan lah dan sebagainya. Lagi lah yang dibuatnya. Berjudi lah dia dan sebagainya. Ya? Tak mampu kita nak tegur, kita ingkari dalam hati dia. Hati kita. Kurang-kurangnya apa kita cakap? Apa kita sekurang-kurang ni kita cakap kalau kita tak setuju? Kalau kita tak setuju orang tu pakai perempuan lah, pakai menutup aurat dan sebagainya, orang perempuan lain cakap apa? Nak tegur tak berani? Tu nak cakap apa? Paling-paling cakap dengan orang tu menyampah dan tegur. Ya tak? Itu tanda tak setuju dalam hati lah tu, menyampah betul dia dengar dia ni. Melampau-lampau, menggado-ngado, menunjuk-nunjuk. Sekarang ni ramai orang menunjuk-nunjuk, tuan-tuan. Okay? Menunjuk-nunjuk walaupun tidak ditunjuk saja zahir di apa, dalam keadaan maujud ada depan mata kita, tapi menunjuk-nunjuk dalam Facebook, menunjuk-nunjuk dalam WhatsApp. Ya. Boleh tunjuklah, tapi jangan menimbulkan masalah. Tunjuk kalau nak
nak menunjukkan lebih pada orang ni, banyak orang lain lebih lagi tuan-tuan. Kadang-kadang nak masak pun tunjuk apa jenis nak masak itu, ni masak ini, masak itu, masak ini. Kok dihantar rumah kita tak apa. Ya tak? Cuma nak bagi sakit hati kita, sedap betul masakan dia ni. Hati jadi sakit tak? Kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak sakit. Pandai betul dia dimasak. Besok kita tempahlah dia masak. Itu cara-cara kita berhadapan dengan suasana pada hari ini tuan-tuan, lebih dahsyat lagi. Sebab itu riak tu kadang-kadang riak. Riak itu adalah syirik khafi. Ya. Apa dia syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Hati kita. Kita bangga dengan diri kita. Kita bangga dengan kejayaan kita. Kita bangga dengan kebolehan kita. Ya. Lebih pada orang. Ya. Dan disebarkan pula dalam media. Bercerita pula kiri kanan, depan, belakang dan sebagainya. Nak beritahu kita ni lebih pada orang. Itu dikatakan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Dia kena jagalah. Ya. Kita jaga diri kita dan jaga hati orang. Ya. Dan jika tiada kuasa, maka dengan hati, iaitu ia ingkarkan, yakni ingkarkan dengan hati jua akan perbuatan yang ditegahkan dia oleh syarak. Ingkar dalam hati. Tak boleh nak tegur. Tengok jiran sebelah, anak lelaki dia bawa budak perempuan balik, ataupun jiran sebelah anak perempuan dia budak lelaki balik, bawa lelaki balik. Tak boleh nak tegur. Kalau bertegur nanti bergaduh pula. Tapi hati kita setuju tak? Tak setuju. Kalau saudara kita mungkin boleh kita tegur. Tapi kalau orang bukan saudara kita, berbahaya. Zaman hari ini, ya, tegur pun tak boleh. Sebab itu dalam pepatah Melayu ada menyebutkan, iaitu jangan jaga tepi kain siapa? Kain orang. Itu patah Melayu, jangan jaga tepi kain orang, jagalah tepi kain sendiri. Koyak kain sendiri itu jahitlah. Kain orang koyak siapa nak jahit? Okay? Sebab manusia ni dia akan menjadi lebih ganas lagi tuan-tuan. Pagi tadi saya baca peristiwa yang berlaku tahun 2013 di Nairobi, ya. Pasukan pengganas daripada Nairobi datang, daripada Somalia datang masuk Nairobi tahun 2013, masuk ke mall dia, 7-8 orang masuk, tembak bom dalam mall tu, berpuluh-puluh orang mati. Sebab apa ya? Sikit sebab dia. Sebab kerajaan Nairobi hantar wakil ke mana? Ke PBB ke? Ya, hantar wakil syuarat. Jadi pasukan Somalia ni yang anti kerajaan ni datang menyerang Nairobi, bunuh orang awam, bukan bunuh polis, bunuh tentera. Ni 2013. Tuan-tuan lihat balik, ya. Tahun 2013 tu, bulan September. Malaysia tak peduli. Itu dah berlaku keganasan dah. Itu banyak lagi yang berlaku, yang mati ramai-ramai baru ni. Mati ramai-ramai ni biasalah tuan-tuan ni. Dan sabda Rasulullah, dan antara maksud dia kata, bila banyak berlakunya kematian beramai-ramai, ya, maka itulah tandanya dunia akan hampir kiamat. Dunia nak kiamat belum lagi, hampir kiamat. Contohnya mati beramai-ramai bila? Kita tengok berjuta-juta orang mati. COVID-19 kan? COVID-19 yang baru ni, berjuta orang mati di mereka, di mana, di Malaysia pun berapa ratus ribu mati, di Thailand, di mana-mana tempat pun banyak, ramai orang mati. Maka kita buatlah teori kita lah, Ini menandakan,
Allah nak mengurangkan jumlah makhluk di atas muka bumi ni sebab makanan tak cukup. Bolehkah kita buat teori macam tu? Kalau kita buat teori macam tu, apa jadi tuan-tuan? Kita mengatakan Allah tu tak kaya, miskin. Sedangkan sifat Allah adalah kaya. Bukan itu cara dia. Kita kembali kepada ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita insaf terhadap diri kita ni. Kita ni makhluk, ya, makhluk Allah. Ada hikmah di sebalik segala-galanya itu, tuan-tuan, ya. Jadi kita cari hikmah dia. Baik. Dan dia jauhkan daripadanya segala tempat berbuat maksiat itu. Dan dia jauhkan, ya, daripada membuat, pada mendekati perbuatan-perbuatan ataupun tempat-tempat yang ada maksiat hari ni. Apa yang baru ni, Halloween apa? Halloween ke? Apa nama dia? Halloween. Di mana? Di Arab Saudi. Halloween. Gombau ni. Halloween. Ya. Buat maksiat lah tu. Dan takut akan janji seksa Allah akan yang mendatangkan dia, ya. Ini yang kita takut, seksa Allah yang datang. Bila banyak maksiat berlaku di atas muka bumi ini, maka Allah akan, ya, mendatangkan janji seksa ni. Janji seksa Allah. Kita tak tahu seksa macam mana, tuan-tuan, ya. Antaranya ialah Allah sebut dalam Quran pun ada, Allah sebut akan dikurangkan, manusia ni akan dikurangkan, di antaranya dikurangkan buah-buahan, dikurangkan makanan, okay? Besok tak ada lagi buah-buahan, tak ada lagi makanan, tak ada lagi gandum pun dah kurang dah sekarang ni. Ukraine dah tak nak hantar gandum dia keluar lagi dah, okay? Maknanya kita akan berhadapan dengan itu satu kenyataan. Dan tahun depan dijangkakan, saya tak fikirlah, tahun depan dijangkakan kita akan kekurangan makanan. Ada makanan tapi kurang, ya. Satu, apa contoh dia? Kuih lah contohnya, jual lagi ni kuih 25 sen sebiji. Tapi mungkin satu hari kita akan jumpa kuih-kuih yang dijual RM5 sebiji. Itu berapa biji kita nak beli? 10 biji RM50. Buat sendiri tak mampu. Nak ada topung pun tak tahu. Ya. Mungkin RM50 sebiji roti yang jual kat kedai tu. Kuti apa tu? Gradenia. RM15 sebiji. Kita nak makan juga. RM15 sebiji roti. Buat roti sendiri. RM15 sebiji roti. Beras sekilo RM50. Kilo baru. Itu dikatakan kekurangan makanan. Makanan ada tapi nilai duit kita semakin susut dan kita tak mampu sebab barang-barang dah tak ada dah. Itu yang kita fikirkan, yang kita boleh fikir. Tetapi apa yang Allah janjikan ialah penyiksaan sekiranya banyaknya maksiat di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Dan janji pahala bagi orang yang meninggalkan dia, yang ini akan maksiat itu. Siapa yang meninggalkan maksiat, dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya pahala tu macam mana rupa? Macam mana rupa pahala? Kadang-kadang kita fikir pahala ni Allah bagi selungguk rezeki yang mewah pada kita, itukah pahala? Pahala ini setengah ulama menyebutkan itu kebahagiaan dalam diri kita. Walaupun kita buat amalan sedikit, tapi kita rasa bahagia. Contoh, kita bagi sedekah pada fakir miskin 50 sen. Tapi kita rasa bahagia. Ada orang bagi sedekah pada fakir miskin RM50, tapi dia tak rasa bahagia. Adalah sesuatu dalam hati dia.
Maknanya kurang ikhlas ke, lebih ikhlas ke, ataupun tak ikhlas langsung ke. Tengok orang bagi RM50, dia pun nak beli 50. Itu tak ikhlas. Tengok orang beri 50, dia pun beri 50 sebab nak tengok orang. Itu tak ikhlas. Dan timbul tak bahagia. Ini antara kata ulama, bahagia tu lah. Rasa bahagia. Beri sikit, kita rasa bahagia. Bagi mak kita sebulan RM50, kita rasa bahagia sebab mak kita pun bahagia terima. Kalau tak bagi langsung, kita tak dapat gaji beribu-ribu tapi tak tirih pada mak kita, minta lah pinjam ke mak lagi. Ada kan? Ada. Pinjam lah ke mak duit lagi. Sebab tayar kereta dah meletup. Ya? Tayar kereta. Siapa suruh pakai kereta? Dulu kita pergi sekolah naik apa je? Naik basikal. Saya dulu pergi sekolah naik basikal. Daripada Kampung Lada tu sampai Istana Raja sekolah tu. Naik basikal tu. Masa itulah mula-mula masuk sekolah menengah dulu. Tak terdaya hongeh naik basikal, berhenti sekolah tu. Masuk sekolah agama Rambau. Dapatlah naik bas. Berkat sekolah agama dapat naik bas. Sekolah menengah biasa naik basikal. Saya fikirlah masa tu. Tapi itu semuanya adalah ketentuan Allah. Allah yang tentukan kita. Jadi sekat itulah dulu tuan-tuan. Pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi abatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.